Bagaimana Perang Candu atau Opium War dalam bahasa Inggeris mengubah China dan dunia? Pada awal abad ke-19, China adalah sebuah negara yang terasing dan berkuasa di bawah dinasti Qing. Mereka mengamalkan sistem perdagangan yang sangat ketat dengan hanya satu pelabuhan utama, Canton, sekarang dikenali sebagai Guangzhou, yang dibuka untuk perdagangan asing. Ini bermakna negara-negara asing hanya boleh berdagang dengan China melalui pelabuhan ini. Namun ada satu isu besar yang mula timbul. Pedagang British yang aktif dalam perdagangan global mendapati bahawa mereka menghadapi defisit perdagangan besar dengan China. Mereka membeli teh, sutera dan porselin dari China, tetapi China tidak banyak membeli barang dari Britain. Untuk menyelesaikan masalah ini, British memutuskan untuk menjual candu, sejenis dadah yang sangat ketagihan, ke China. Penjualan candu ke China mula meningkat, dan ketagihan candu menyebar dengan cepat di kalangan rakyat China. Ini mempunyai kesan merosakkan terhadap masyarakat dan ekonomi negara. Kerajaan Qing, yang dipimpin oleh Maharaja Daoguang, sangat bimbang tentang kemusnahan sosial dan ekonomi akibat candu ini. Untuk menangani krisis ini, Kerajaan Qing melantik Lin Zexu, seorang pegawai yang terkenal dengan ketegasan dan dedikasinya. Pada tahun 1839, Lin Zexu mengambil tindakan drastik dengan memusnahkan lebih daripada 20,000 peti candu yang disimpan di pelabuhan Canton. Ini adalah satu tindakan yang besar dan simbolik, menunjukkan bahawa China tidak akan tunduk kepada pengaruh luar yang merosakkan. Namun, tindakan Lin Zexu membuatkan Britain marah. Mereka melihat pemusnahan ini sebagai ancaman kepada kepentingan perdagangan mereka. Pada tahun 1840, Perang Candu pertama meletus antara China dan Britain. Dengan teknologi ketenteraan yang canggih seperti kapal perang berkuasa wap, British berjaya mengalahkan China dengan cepat. Pada tahun 1842, Perjanjian Nanking ditandatangani. Ini merupakan perjanjian pertama yang dikenakan kepada China oleh kuasa barat. Di bawah perjanjian ini, China terpaksa menyerahkan Hong Kong kepada Britain dan membuka 5 pelabuhan utama untuk perdagangan asing. Selain itu, China juga perlu membayar pampasan perang yang tinggi kepada Britain. Ini merupakan satu tamparan besar kepada kedaulatan China. Tetapi ketidakpuasan Britain dan tuntutan tambahan mereka membawa kepada Perang Candu Kedua yang bermula pada tahun 1856. Kali ini, Perancis turut serta dalam konflik ini. Perang ini lebih sengit dan memuncak pada tahun 1860 apabila Beijing ditawan oleh tentera British dan Perancis. Salah satu peristiwa yang paling terkenal semasa konflik ini adalah pembakaran Summer Palace, sebuah simbol kemewahan dan budaya China. Bagaimana kesan daripada semua ini? China mengalami krisis sosial yang besar akibat penularan ketagihan candu. Ekonomi negara terganggu dan keadaan sosial menjadi semakin buruk. Dinasti Qing yang sudah menghadapi banyak masalah semakin tertekan dengan keadaan ini. Dalam keadaan yang semakin merosot, pemberontakan besar mula berlaku. Pemberontakan Taiping atau Taiping Rebellion yang berlaku dari 1850 hingga 1864 adalah salah satu yang paling memusnahkan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Hong Xiuquan dan berusaha menggulingkan dinasti Qing. Konflik ini mengorbankan lebih kurang 20 hingga 30 juta nyawa dan menyebabkan kemusnahan meluas. Kemudian pada tahun 1900, pemberontakan Boxer melawan pengaruh barat dan kekuatan asing di China. Pemberontakan ini melibatkan tentera rakyat yang menentang kuasa-kuasa barat serta misi diplomatik asing. Pemberontakan ini menyebabkan campur tangan lebih lanjut oleh kuasa barat yang memperburuk lagi keadaan di China. Dinasti Qing menghadapi tekanan yang semakin meningkat dan akhirnya runtuh pada tahun 1912. Ini menandakan tamatnya pemerintahan berabad-abad dan permulaan era baru dalam sejarah China, Republik China. Proses peralihan ini penuh dengan cabaran politik dan sosial yang besar. Jadi, apa yang boleh kita pelajari dari Perang Candu? Konflik ini mengajar kita tentang akibat dari perdagangan dadah dan bagaimana ia boleh merosakkan masyarakat secara mendalam. Selain itu, Perang Candu juga memperlihatkan bagaimana ketidakpuasan sosial dan politik boleh membawa kepada perubahan besar dalam sejarah. Kejadian ini juga memberi kesan yang meluas kepada hubungan antarabangsa. Perang Candu membuka jalan kepada pengaruh barat yang lebih besar di Asia dan mempengaruhi cara dunia melihat China. Konflik ini juga menandakan perubahan dalam sejarah perdagangan global dan hubungan diplomatik antara negara. Kami berharap video ini memberi anda pandangan baru tentang bagaimana konflik sejarah boleh mengubah dunia. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe.